Sebab setiap orang mesti setiap hari daripada kecil sampai besar, kita sering mencari apa makna bahagia hidup kita. Kita nak apa? Kenapa hari ni dah dapat apa yang aku nak, esok atau minggu depan nak lain pula, kita tak puas. Jadi semua orang tak faham sebenarnya bahagia itu apa. Okey, nama pena saya Syira Lokman. Saya berusia 28 tahun. Saya dah dalam bidang penulisan kalau ikutkan sejak umur 17 tahun. Sebelum ni saya mula menulis blog. Lepas tu pada tahun 2015 macam tu saya masuk ke dunia penulisan buku lah. Sekarang lebih kurang 7 tahun. Betul. Bahagia ni kalau ikutkan semua orang berbeza. Apa kebahagiaan yang diinginkan? Kalau macam saya sendiri, satu je lah, ketenangan. Kita ni dalam hidup asyik tak puas. Ada yang kita hari-hari dah dapat pun kita rasa tak puas. Kita mencari-cari di mana bahagia kita. Dan di akhirnya sebenarnya bila kita rasa tenang dengan apa yang kita ada, bila ada kita terima, bila tidak ada kita reda, itu adalah bahagia dari sudut definisi saya sendirilah. Dan di akhirnya bahagia menuju akhirat itu adalah cara kematian kita. Kita mati dengan cara yang baik, itu adalah bahagia bagi saya. Okey, betul. Sekarang kan social media jadi satu platform penting untuk semua orang. Kita bekerja pun guna social media. Dan kadang-kadang social media ini kalau disalah ertikan, dia akan menjadi benda yang menjatuhkan manusia. Kita melihat kehidupan orang lain lebih baik, kita rasa kehidupan aku teruk. Okey, kenapa orang mencari bahagia? Sebab melihat orang lain lebih hidup seronok. Kita punya hidup, kenapa aku tak dapat seperti dia? Dan ruang yang dicari itu adalah kekosongan di hati. Itu yang kita perlu isi dulu. Dan bila kita nak cari kekosongan di hati itu, sebenarnya kita perlu kenal siapa diri kita. Kita kena tahu apa matlamat hidup kita. Dan dari situ, sedikit sebanyak bila kita berhenti membandingkan, barulah kita akan nampak bahagia yang kita mahukan itu seperti apa. Sebenarnya waktu mula-mula saya pilih tajuk bahagia, cara kita tu menceritakan tentang bagaimana mencari kebahagiaan. Dalam buku ni kalau kita tengok, semua tajuk dia adalah macam mana kita nak mencari bahagia. Satu adalah disebabkan oleh menulis buku motivasi itu sendiri dekat dengan diri saya. Kita ni sebagai manusia, hari-hari kita berdepan dengan pelbagai isu. Kita ada emosi yang turun naik. Manusia ni dia tak duduk hari ni dia gembira saja, esok tiba-tiba berubah emosinya. Dan sebab itu kita memerlukan orang untuk bercerita, tapi kadang-kadang orangnya tak ada. Jadi buku ini adalah salah satu cara untuk saya menyampaikan kata-kata semangat kepada orang lain dari sudut penulisan. Dan sebab itu kenapa saya pilih bahagia cara kita? Sebab setiap orang mesti setiap hari daripada kecil sampai besar, kita sering mencari apa makna bahagia hidup kita. Kita nak apa? Kenapa hari ni dah dapat apa yang aku nak, esok atau minggu depan nak lain pula, kita tak puas. Jadi semua orang tak faham sebenarnya bahagia itu apa. Dan inilah sebabnya saya sendiri perincikan dari dalam buku itu supaya orang jelas sebenarnya bahagia bagaimana itu. Awak perlu tahu dulu yang kamu siapa, bahagia apa yang kamu mahukan, dan akhirnya kamu akan sedar sampai akhirnya bila dah habis baca, oh inilah sebenarnya bahagia aku nak, bukan yang selama ini aku rasakan aku mahu. Okey, kalau kita tengok memang dari sekarang isu kesihatan mental ni sangat besar. Dulu orang tak nampak, sekarang orang nampak sebab dah ramai yang sudi berkongsi. Kalau dulu orang ingat kesihatan mental ni sebagai satu yang gila, tapi bukan itu definisinya. Kesihatan mental ini adalah satu tahap di mana seseorang itu dia ada kecelaruan daripada kecelaruan personaliti dia sendiri ke, atau keadaan kesihatan dia sendiri. Okey, mengapa kesihatan mental isu ini berlaku? Disebabkan oleh kadang-kadang ada orang disebabkan pengalaman lampau dia. Okey, mungkin dia stres sampai tahap depression. Kalau nak tahu, stres dengan depresi ini berbeza. Depres akan berlaku dalam tempoh yang agak panjang, lama. Contohnya lah kan, saya bagi contoh depres. Okey, dan akhirnya manusia akan kecundang. Kenapa buku ini boleh membantu? Sebab kita membantu dari sudut penulisan. Kadang-kadang orang yang ada isu kesihatan mental ni dia tak nak berkongsi dengan orang lain, betul tak? Jadi dia akan cari satu cara lain macam mana dia nak minta tolong. Kadang-kadang ada yang pergi ni mencari buku. Betul, mencari buku, dia membaca dan berseorangan. Di situ dari penulisan ini memang saya tulis untuk membantu kita mendalami emosi dulu. Kalau ikut tengok ayat-ayat yang digunakan, dia lebih kepada mendalami emosi, bagi situasi, dan selepas itu kita bantu dengan bagi cara penyelesaian.
Kalau ikut dari buku ya, 3 topik utama yang saya tekankan dalam buku ini adalah jangan bandingkan diri dengan orang lain, elak bersangka buruk sebab bersangka buruk menyebabkan kita hilang rasa bahagia, dan yang ketiga, hindarkan diri dari toxic people. Kita ni manusia, hari-hari kita bekerja dengan orang, berdepan dengan orang, berkawan dengan orang, dan setiap orang emosinya berbeza, setiap orang perangainya berbeza. Jadi kita kalau nak bahagia, kita kena berkawan dengan orang yang boleh memberi ketenangan dekat kita. Memang kalau orang tu, contoh kita dah bekerja dengan, contohlah tempat tu memang ada toxic people, betul? Tapi janganlah terus rasa macam nak berhenti terus ke. Mungkin ada cara lain, selagi mana kita boleh cope dengan situasi tu, okey. Tapi kalau tak boleh, pergilah, hindarilah, sebab kita berhak untuk bahagia. Kalau awak hidup, awak muda lagi, kalau awak hidup dengan keadaan yang awak tak selesa untuk tempoh yang lama, dia akan menjejaskan kesihatan mental awak sendiri. Okey, sebab tu kalau dah dalam hidup ini toxic people ni, kadang-kadang kita rasa orang yang toksik, tapi ada ketikanya kita nilai juga, sebab ada entah-entah toxic people tu diri kita sendiri. Hai, saya Syira Lokman. Jangan lupa dapatkan buku Bahagia Cara Kita di Shopee Kumpulan Rimbunan.